Bisnes ni bukan senang. Ramai orang pandang enteng, alah orang niaga. Bagi orang datang, boleh jual kan. Sebenarnya it's not as Assalamualaikum. Jumpa lagi petang ni. Tapi hari ni, petang-petang ni Kak Jo nak borak pasal bisnes sikit. Sebab apa? Sebab ramai yang tanya. Yang ramai yang nak berbisnes. Kak Jo tengok kat luar sana, musim-musim sekarang ni ramai orang yang nak mulakan perniagaan. Tapi ramai juga yang tak tahu nak mulakan perniagaan tu macam mana. Nak bisnes ni sebenarnya macam mana kan. Jadi Kak Jo nak share pasal bisnes juga berdasarkan pengalaman Kak Jo lah berbisnes. Jadi ramai orang juga tak tahu Kak Ija ni bisnes apa kan. Okay. Sebelum ni ceritalah sebelum Kak Ija memulakan perniagaan herba berpantang ni, Kak Ija ada buat perniagaan kasut buatan tangan. Kak Ija ada buat berkecimpung dalam handmade shoes dan Kak Ija ada jenama handmade shoes Kak Ija iaitu Nazira Frijan. Juga Frijan lah nama dia, kasut juga. Yang mana kasut ni adalah kasut yang kita buat pakai tangan dan exclusively made lah kan. Senang cakap, kasut handmade. Jadi masa Kak Ija mula-mula berhenti kerja tu kan, Kak Ija macam nak bisnes apa kan. Masa tu Kak Ija eager, rasa macam okay, sebab family ada berkecimpung dengan perniagaan macam ni juga. Jadi Kak Ija pun start lah, kongsi-kongsi, start modal banyak, buat perniagaan dan fail. Kau siap buka kedai. Konon-kononnya nak berniaga ni kena ada kedai, kena ada modal yang besar kan. Kak Ija pun startkan perniagaan Kak Ija dengan modal yang besar. Buka kedai, buat renovation kedai semua. Tapi kau tahu akan kau fail. Jangan kata Kak Ija ni buat terus-terus jadi. Tak. Lepas tu Kak Ija belajar apa sebenarnya yang menyebabkan aku ni fail. Kan? Buat apa yang menyebabkan aku fail dalam bisnes aku? Apa yang menyebabkan aku ni tak jadi bisnes aku ni kan. Orang lain bisnes jadi tapi Kak Ija buat tak jadi. Siapa yang nak tahu apa sebab Kak Ija buat bisnes tak jadi kan. Kak Ija nak cerita berdasarkan experience supaya adik-adik kat luar sana yang nak memulakan perniagaan, yang rasa okay aku tambah pendapatan Kak Ija dulu. Memang Kak Ija berhenti kerja 24 hours resignation. Dan Kak Ija mulakan perniagaan. Walaupun mula-mula fail, Kak Ija tak putus asa. Kak Ija teruskan usaha jugalah. Usaha mesti kena ada. Dan Kak Ija nak kalau korang betul-betul nak berhenti kerja, nak mulakan perniagaan kan, nak mulakan bisnes. Kak Ija nak cerita kat korang, kalau awal-awal berbisnes tu eloklah kalau korang elakkan jadi manufacturer. Kan? Elakkan jadi manufacturer. Sebab apa? Bila kita manufacture ni, kita akan ada banyak tugasan yang kita kena buat. Ibu-ibu yang dekat rumah, ibu-ibu yang rasa saya nak berhenti kerja, nak jaga anak kat rumah kan. Yang rasa macam duit nursery lagi banyak nak kena bayar daripada gaji yang kita dapat kan. Tak berbaloi kan. Rasa nak duduk rumah, nak mulakan perniagaan, Kak Ija nasihatkan korang bermulalah daripada menjadi ejen ataupun dropship. Kerana apa? Kerana Kak Ija dah tempuh bila Kak Ija mula sebagai pengeluar. Yang mana Kak Ija rasa bisnes tu adalah bisnes. Nak buat bisnes ni bukan senang. Ramai orang pandang enteng, alah orang niaga. Pagi orang datang, boleh jual kan. Sebenarnya it's not as simple as that. Cakap orang poteh. It's not as simple as that. Perniagaan ni memerlukan pengetahuan. Pengetahuannya bukan sahaja daripada segi, contohnya kalau kita tahu buat kari pap kan. Kita bukan kena tahu pasal buat kari pap je. Kita kena tahu pasal marketing dia. Kita kena tahu pasal costing. Kita kena tahu pasal sales. Kita kena tahu pasal cara nak kekalkan kualiti. Kita nak kena tahu pasal supplier. Kita nak kena tahu pasal banyak benda. Dan ianya memang nak... Hai Zaimah, apa khabar? Thank you. Zaimah pun berniaga online. Boleh. Kak Ija memang nak share dengan mereka-mereka yang berniaga online ni. Sebab apa? Sebab Kak Ija pun nak kata ada, mungkinlah ada sedikit dan Kak Ija nampak perniagaan tu makin berkembang. Jadi Kak Ija nak share dengan korang
tips berniaga supaya korang pun boleh berniaga macam Kak Ijah. Kak Ijah suka kalau tengok wanita yang ada effort nak berniaga, nak tolong family, nak bagi lengkapkan keluarga diorang. Kak Ijah rasa korang ni very strong. Alhamdulillah, syukur pada mereka-mereka yang dalam keluarga mereka dah cukup kan. Suami dah bagi ada keuangan yang cukup. Itu kita pun bersyukur. Kak Ijah pun ucapkan tahniah kepada mereka-mereka yang kehidupannya macam tu, tapi mereka-mereka yang perlu mengubah kehidupan ni, Kak Ijah cakap jangan rasa down, jangan rasa tak boleh, susah, kerana at one time pasti ada jalan untuk kita tuju. Takkan jalan tu tertutup, takkan. Allah takkan tutup langsung jalan kita. Pastinya ada cahaya di hujung terowong. Macam itulah ceritanya kan. Hai Masyita Ismail, Kak Ijah lepak santai tapi sama-sama nak kongsikan pasal apa? Pasal berbisnes. Kan. Hai Mal. Mal ni Kak Ijah punya agent tau. Nampak dia pun dah jadi seorang usahawan sekarang ni. Business woman. Dulu duduk rumah. Sekarang pun masih duduk rumah, boleh menguruskan anak-anak tapi ada pendapatan. Kita nak macam tu. Macam Kak Ijah lah. Kak Ijah sekarang, Kak Ijah rasa Kak Ijah adalah seorang suri rumah yang berpendapatan lah. Macam tu. Kan? Jadi, apakah kesilapan? Macam Kak Ijah cakap tadi, kalau korang nak apa kesilapan yang kita buat? Apa yang selalunya apa yang Kak Ijah rasa Kak Ijah buat kesilapan yang paling besar Kak Ijah buat adalah pertama, Kak Ijah tak jatuh cinta. Kak Ijah niagakan. Hai Shikin. Kan? Kak Ijah tak jatuh cinta apa yang Kak Ijah niagakan. Dulu, Kak Ijah meniaga kasut. Dengan fashion. Kak Ijah ingat fashion Kak Ijah. Sebab sebelum ni Kak Ijah memang sangat-sangat close dengan fashion. Kak Ijah memang orang yang sangat-sangat berfashion dulu-dululah masa muda-muda. Kak Ijah pakai trendy. Kak Ijah mesti nak pakai kasut tinggi, pakai lawa-lawa. Itu adalah Kak Ijah dulu-dulu. Dan Kak Ijah ingat bila Kak Ijah memulakan perniagaan kasut tu, ianya adalah Kak Ijah punya scope. Tahu Kak Ijah punya scope. Tapi bila lama-lama Kak Ijah buat, Kak Ijah tak rasa passion. Kak Ijah tak rasa passion. Jadi tahu perniagaan kita tu perniagaan apa, apakah yang paling bersesuaian dengan kita. Jangan rasa takut. Korang boleh try and error. Try and error pun tak apa. Tapi pilih yang mudah dulu. Macam Kak Ijah cakap, orang boleh mulakan dengan jadi dropship ataupun jadi agent dulu kepada produk-produk. Supaya korang tahu yang mana yang korang rasa cepat faham. Yang mana korang rasa suka. Macam tu. Kan? Hai Laili. Hai Zia. Waalaikumsalam. Hai Shikin. Bestnya duduk rumah ada pendapatan. Betul. Ini yang Kak Ijah nak cerita dengan korang. Tanya Mal tu, dia ada pendapatan berapa sebulan? Kan Mal boleh dapat pendapatan macam eksekutif dah je. Kan kalau kita dulu kena kerja pukul 8 pagi dah kan. Pukul 7 pagi dah nak kena siap make-up kan. Pukul 4 pagi Kak Ijah tengok ada antara ejen-ejen Kak Ijah yang baru jadi ejen. Pukul 4 pagi dah bangun siap makan anak. Dah siap-siapkan untuk pergi kerja. Kesian gila pukul 4 pagi. Kak Ijah tengok macam mana orang berniaga yang susah. Orang berniaga dengan cara yang susah. Banyak. Contohnya, peniaga-peniaga makanan kan selalunya yang peniaga yang melakukan perniagaan yang agak susah ataupun mencabarnya adalah pengeluar. Itu Kak Ijah cakap, kalau korang nak berniaga, mulakan dengan cari dulu apa yang dekat dengan hati kita. Cari dulu. Tak apa kalau korang jadi agent dropship dulu kan, bayar yuran dropship, cuba-cuba jual. Adakah bendanya tu kalau kita pakai kita suka? Adakah bendanya tu kalau kita cerita senang nak cerita? Senang tak kita nak bawakan idea? Senang tak kita nak kongsikan idea tu dengan orang lain kan? Macam tu. Dan keduanya macam Kak cakap tadi, cari bila dah cuba-cuba tu, carilah satu yang mana yang paling bersesuaian dengan anda. Janganlah cuba tak jumpa-jumpa lagi apa passion saya Kak. Itu ada something wrong somewhere. Kan? Dia sebenarnya macam Kak Ijah cuba satu, Kak Ijah rasa okey ni bukan. Tiba-tiba Kak Ijah rasa macam paling mudah untuk, paling dekat dengan kita. Paling
korang suka nak cerita. Macam Kak Ija adalah seorang yang sangat suka budak-budak, suka orang tua. Kak Ija orang yang macam tu. Kak Ija selalu suka nak, kalau dulu Kak Ija punya cita-cita, nak buka nursery. Kan? Sebab ramai budak-budak kat nursery. Kak Ija memang suka dengan budak-budak. Jadi Kak Ija suka kecantikan. Kak Ija suka kecantikan walaupun akak engkau ni tak adalah berapa cantik. Tak adalah nak make-up. Kak Ija suka tengok orang cantik. Kak Ija suka kalau orang cantik-cantik tu Kak Ija suka puji. Kak Ija suka ajar orang supaya jadi cantik. Kak Ija suka nampak orang sihat-sihat. Kan? Kak Ija punya tu macam tu. Sampailah ke satu mata ya, Mai pun sama. Tiba-tiba jatuh cinta dengan kek udara. Padahal banyak dijual benda lain. Kek udara juga melekat. Saya nak jadi okey lah ini. Kak Ija cakap kat Confinement Lady. Kejap lagi kita cerita. Boleh juga jadi Confinement Lady. Dan bukan sikit. Macam kerja basic sebulan kan. Kan nampak Sally kata, Mal kata macam gaji kerja sebulan dia dapat duduk rumah je tapi jual sikit-sikit dapat macam gaji sebulan. Siapa tak nak kan? Itu yang kita nak cuba buat. Cari satu perniagaan yang betul-betul dekat dengan kita. Kalau kita rasa kita contohnya, macam saya cakap, jangan buat silap. Yang 3 yang selalu orang buat silap adalah dia rasa dia buat perniagaan tu dia boleh buat semua. Okey, dia tak pilih perniagaan apa yang paling sesuai dengan jiwa dia. Sangat penting untuk pilih perniagaan yang sesuai dengan jiwa kita. Yang keduanya, jangan kata kita boleh buat semua benda. Jangan kata kita boleh buat semua. Kak Ija sangat-sangat struggle masa Kak Ija mulakan perniagaan Keep Dara ini. Kerana apa? Memilih untuk jadi pengeluar. Pengeluar ni maknanya kita buat sendiri herba kita. Kita buat tumbuk. Kalau rumah akak engkau dulu, satu rumah daripada balik pun dah bau jamu je satu rumah. Bau herba satu rumah. Kak Ija nak blend herba tu, rempah barut, parang, pilis tu. Kak Ija ada 14-15 biji blender yang Kak Ija beli untuk Kak Ija blend kan. Sebab Kak Ija dulu, Kak Ija buat mula-mula, Kak Ija berniaga herba ni, Kak Ija cuma nak bantu orang yang ada masalah mulanya kan. Lepas tu bila banyak permintaan, masa tu Kak Ija masih lagi ada kedai butik kasut. Kak Ija masih ada lagi butik. Tapi dalam masa yang sama ramai orang minta herba berpantang ni. Jadi tiba-tiba mula-mula Kak Ija bantu seorang yang bermasalah, bantu kawan lah, kawan-kawan yang bermasalah ramai. Bila dia orang tanya Kak Ija cerita-cerita, orang nak daripada satu kau jadi beribu-ribu. Jadi kalau nak buat, dan Kak Ija tahu benda tu. Bila orang tanya, Kak Ija tahu je nak jawab. Sebab mungkin keturunannya buat herba. Dan mungkin juga sebab, mungkin keturunannya herba kan. Jadi keturunannya keturunan perbidanan. Jadi banyak benda-benda yang macam tu Kak Ija tahu. Bila orang ada masalah, Kak Ija boleh bantu bagi explanation. Kalau orang tanya nak makan apa, nak buat macam mana, Kak Ija boleh bantu. Boleh balik pula ambil herba-herba untuk diorang guna kan. Jadi daripada situlah bermulanya Kak Ija berniaga. Dan Kak Ija bukanlah mudah untuk menjadi seorang pengeluar. Kan? Bukan mudah untuk jadi seorang pengeluar. Jadi kena buat pilihan yang tepat. Kalau korang baru nak bermula, cari perniagaan yang modalnya rendah. Dan korang boleh senang dapat input, ada orang yang didik. Kesilapan Kak Ija janganlah buat. Kak Ija memang bidan terjun. Yang kau kata aku ni bidan. Keturunan bidan. Terjun tu tak tahulah keturunan mana yang akak engkau dapat. Tapi akak engkau memang bidan terjun masa mula-mula dulu. Memang bidan terjun. Buat tu tak tahu nak kira kos pun tak reti. Kira kos pun tak reti. Asalkan jual. Seronok masa tu. Seronok nak bagi orang beli kita punya produk ni. Entah untung, entah tidak pun tak kira. Main kau jual je. Kalau korang contohnya jadi dropship ataupun agent, keuntungan tu memang korang dah dapat. Boleh Khairunisa, kalau nak jadi agent atau dropship, boleh PM Kak Ija sekejap lagi Kak Ija PM. Siapa yang nak jadi dropship atau agent Kak Ija boleh tulis kat bawah nak jadi dropship atau agent. Sebab apa? Kak Ija memang encourage. Kak Ija memang sekarang ni nak bantu ramai-ramai ibu-ibu yang dekat luar sana yang nak tambah pendapatan, yang rasa tengok suami susah sangat kan cari duit. Sekarang ni kehidupan tu makin tight kan, makin
makin banyak perbelanjaannya kan. Tahu Kak Ija nak ramai, Kak Ija tahu perbelanjaannya macam mana. Kan. Jangan kata tak ada tu tipu lah. Okey. Jadi bila nak mulakan perniagaan, pertama sekali Kak Ija cakap tadi, pastikan kita boleh cuba perniagaan tu macam-macam. Maknanya memang kena fokus sebenarnya. Nak berniaga ni memang kena fokus. Kalau kau cuba satu, fokus dulu pada yang satu. Kalau cuba sekali banyak-banyak, kita takkan dapat satu result yang kita sepatutnya dapat. Kalau macam Kak Ija dulu, Kak Ija tak fokus berniaga kasut dan Kak Ija tahu itu adalah kesilapan Kak Ija. Bila Kak Ija bila dah start berniaga jamu ni, Kak Ija memang dah wave dah kasut Kak Ija. Kak Ija memang tak jaga dah. Kak Ija memang dah tak berapa. Jadi Kak Ija nampak bila Kak Ija lebih fokus tu membuahkan hasil. Jangan buat macam Kak Ija. Jadi kalau korang nak berniaga, pertama sekali pilih yang mana dekat dengan hati korang. Yang mana korang rasa senang. Senang nak explain, senang nak cerita kan. Senang nak cerita pasal jaga badan. Pasal kalau cerita pasal herba ni, bukan semestinya kita nak cerita herba ni adalah namanya tahi angin. Herba ni adalah nama dia sambiloto. Herba ni nama dia cili pintal. Tak ada orang nak tahu nama-nama herba tu. Dia orang cuma nak tahu apa yang dia dapat daripada herba. Apa khasiatnya bila dia dapat, apa kelebihannya yang bila dia dapat. Jadi benda ni yang selalunya orang nak tahu. Kalau kita rasa senang untuk kita bercerita pasal tu, go ahead. Kalau rasa, okay, aku suka benda ni. Aku suka dekat. Orang boleh tahulah kita ada insting ibu-ibu ni kan. Wanita ni insting dia sangat-sangat kuat. Macam Kak Ija rasa insting Kak Ija sangat suka dengan herba ni. Jadi Kak Ija pun carry on dengan herba. Sebabnya Kak Ija nampak yang benda ni boleh bantu ramai orang. Kak Ija suka sebab itu memang passion Kak Ija. Kak Ija memang suka kalau tengok orang sihat. Kak Ija suka tengok orang cantik-cantik. Kak Ija suka tengok perempuan yang kalau adik-adik muda-muda pada Kak Ija suka kalau dia orang nampak sihat. Kalau Kak Ija nampak orang berjalan terhegit-hegit tu, Kak Ija rasa macam stres. Sebab apa? Kak Ija tahu dia tak sihat kan. Kak Ija orang yang sebegitu. Jadi bila Kak Ija dapat bantu orang ramai dengan satu produk yang boleh membantu, sangat-sangat memuaskan hati Kak Ija. Walaupun ianya agak susah pada permulaan, tapi lama-kelamaan bila benda tu benda yang kita suka, passion tu semakin hari semakin meningkat macam tu. Jadi keduanya, korang kena cuba try and error. Pertama, saya cakap tadi, try and error, cari yang mana bersesuaian dengan jiwa kita. Yang keduanya, kita kena cuba dengan yang bermodal kecil. Maknanya janganlah kau modal 10,000 terus aku nak labur modal kali ni. Jangan. Kalau kita ada pendapatan yang besar, memang kita ada dalam simpanan 100,000, korang nak mulakan dengan perniagaan yang modal 10,000, 20,000 terus, insya-Allah boleh kalau korang yakin. Kalau korang dah ada ilmu. Tapi kalau baru nak mula, cuba cari dengan yang modalnya kecil. 500, 1,500, 3,000 kan, it's okay, tak ada masalah. Sebabnya cari yang bersesuaian, betul. Kan? Sebabnya bila kita tak dapat nak carry on, kita tak rasa terlampau rugi dan kita takkan putus asa. Jangan jadi macam Kak Ija. Kak Ija bermodalkan puluhan ribu ringgit, hampir ratusan ribu ringgit untuk perniagaan kasut Kak Ija, tapi Kak Ija fail. Dan Kak Ija sangat-sangat macam bila fikirkan pasal kasut ni, Kak Ija rasa macam aduh sayangnya duit aku, sayangnya macam ni, rasa macam stres. Stres sebenarnya bila kita ada barang yang kita dah usahakan tapi tak jadi kan. Jadi kalau kita modal tu tak berapa besar, kalau kita usahakan tu tak berapa menjadi, kita tetap lagi ada daya usaha yang lain. Kak Ija sampai Kak Ija broke tau. Kak Ija berniaga kasut sampai broke. Sampai broke. Kak Ija tak ada duit dah nak berniaga. Betul Kak Ija cakap. Sampai Kak Ija dah tak ada duit. Tak ada duit nak modal langsung dah ni. Kak Ija modal buat jamu RM30 je. Korang bayangkanlah duit dalam bank semua habis. Sampai broke habis. Nak sustainkan perniagaan kasut ni tapi tak jadi.
Sehinggalah Kak Ija startkan dengan perniagaan herba kan. Jadi perniagaan herba ni lah yang membantu Kak Ija sustain. Nak meningkat. Kak Ija cerita kisah benar dengan korang ni. Kak Ija tak malu. Sebab apa Kak Ija tak nak korang buat kesalahan yang sama. Jangan buat macam Kak Ija. Jadi kalau nak mulakan perniagaan, cari yang modal murah. Cari modal murah, mulakan dengan dropship ataupun agent supaya korang boleh ikut. Sebab apa? Orang yang dah pakai sistem ni, diorang dah ada ilmu. Korang ingat Kak Ija ni nak buka penjualan ni kepada dropship dan agent ni, Kak Ija pandai ke? Sebelum ni, sebab Kak Ija tak pandai. Kak Ija tak pandai nak buat sistem ni macam mana. Kak Ija kena pergi belajar. Kak Ija pergi belajar untuk buat sistem ni. Supaya nanti Kak Ija boleh ajar orang bawah-bawah Kak Ija. Boleh ajar diorang buat dengan betul. Supaya diorang tak salah. Diorang tak buat salah. Diorang tak rugi. Kita dah ambil duit diorang, suruh diorang jualkan barang kita. Jadi kita mesti akan bantu diorang jual dengan baik. Sebab apa? Diorang ni adalah tim kita. Macam tu. Jadi, kalau korang nak jual, jadilah agent dan dropship. Mesti korang punya founder akan bantu korang dengan input, dengan cara nak menjual, akan bagikan korang training. Macam Kak Ija tanya Mal, kita bagi training, kita bagi rewards kan. Jadi kita tahu apa yang, orang atas tahu apa yang diorang boleh bantu kita. Jadi kita ni adalah orang yang tolong pimpin. Nak naik ke atas. Tak adalah kita ni korang sorang-sorang macam akak dulu. Sorang-sorang, dik. Tak tahu lepas ke mana. Ku pandang kiri, ku pandang kanan. Tak ada orang nak pimpin. Kan. Sampailah Kak Ija berfikir yang Kak Ija kena cari cikgu. Sebab Kak Ija banyak Kak Ija keluar modal. Kalau Mal tu, kalau ejen-ejen Kak Ija, dia tahulah Kak Ija tunjuk berapa banyak yang Kak Ija untuk nak buat berniaga online ni. Berapa banyak Kak Ija dah guna untuk buat Facebook boost post tu. Konon-kononnya terror, aku dah terror dah kan. Tapi tak tahu yang kita ni sebenarnya langgar tembok main ikut dan je. Semuanya dah terbang ke mana-mana kan. Jadi cari yang modal rendah, cari yang boleh bimbing. Cari orang ataupun founder-founder yang boleh bimbing korang, yang boleh bagi input dengan mudah dengan korang, yang boleh ajarkan korang macam mana aku nak naik ke tangga yang lain. Okey, cari cikgu ataupun cari mentor. Okey, tak semestinya mentor tu kita boleh pergi belajar. Contohnya kalau korang jadi dropship ataupun jadi agent kan. Founder korang ataupun stokis korang jadi agent di bawah stokis. Stokis ni akan ajarkan korang macam mana cara nak tambah pendapatan dengan betul. Macam mana cara nak cakap dengan customer. Macam mana cara nak jawab message. Macam mana cara nak cari customer kan. Ini bukan senang tu. Kita jangan ingat orang yang datang dekat kita. Tidak. Kita berniaga, kita yang kena pergi hari-hari tunjuk kat orang barang kita. Macam mana kita nak judge ni kan. Cerita bisnes pula akak kau. Kan, sekejap cerita jamu, sekejap cerita berpantang, sekejap cerita sakit puan, sekejap cerita bisnes. Tapi Kak Ija kena juga cerita bisnes ni sebab Kak Ija nak ajak korang berbisnes dengan Kak Ija. Siapa yang nak tambah pendapatan dan nak jadi tim Kak Ija sangat-sangat aluk-alukan. Boleh tulis nak jadi agent dekat bawah. InsyaAllah Kak Ija boleh bantu. Modal sangat rendah untuk jadi agent pun kita akan bagi sebenarnya kalau ikutkan apa yang korang dapat bila jadi agent ni dia punya training tu pun dah berharga ribuan ringgit. Even Kak Ija pun pergi training Kak Ija ribuan ringgit, puluhan ribu ringgit. Macam itulah kan. Tapi kita salurkan kepada agent dan stokis kita secara percuma sebagai sebagai tanda kita nak bantu mereka ni grow. Nak bantu orang ramai grow. Kerana apa kita nak bantu orang ramai grow? Sebab Kak Ija percaya kalau Kak Ija bantu, insyaAllah Allah akan bantu Kak Ija lebih-lebih lagi. Macam tu kau. Betul. Kak Ija seronok sebenarnya. Kalau dulu Kak Ija selalu fikir yang aku ni memang akan kerja sampai bila-bila. Dulu Kak Ija masa kerja,
Kak Ijah memang fikirkan yang, sorry lah, mak Kak Ijah berniaga, keturunan banyak yang berniaga. Kak Ijah memang, tak. Aku memang tak akan berniaga sepanjang hayat aku. Aku memang akan jadi orang kerja office. Aku memang nak pergi pakai coat, pergi kerja pakai coat. Aku memang nak pakai kasut tinggi, 4 inci pergi kerja. 4 inci kau 6 inci pakai kasut tinggi. Kan aku memang nak pergi kerja pakai heels, aku nak pergi kerja cantik pakai coat. Aku nak comfort, aku nak orang nampak aku, aku nak establish, orang nampak establish. Dulu Kak Ijah orang yang macam tu. Okay, Kak Ijah pakai lawa-lawa, nak pakai gah-gah, nak naik, nak speaking hari-hari, nak macam tu lah. Dulu kita berfikir macam tu. Tapi sehinggalah Kak Ijah berkeputusan untuk memulakan perniagaan. Barulah Kak Ijah tahu yang dulu Kak Ijah ingatkan orang berniaga ni macam susah lah. Susahnya berniaga. Kan, bapak gila. Mak Kak Ijah bangun berniaga pukul 3 pagi weh. Pukul 3 pagi dah pergi kedai kan. Jadi Kak Ijah tak nak. Aku kalau bangun pukul 3 pagi pada pemikiran Kak Ijah lah. Mati aku tengah jalan je. Penat sangat ni kan. Tambah-tambah Kak Ijah ni seorang yang lembik nak dibandingkan dengan adik-beradik Kak Ijah yang lain. Tapi bila dah memulakan perniagaan tu dah boleh jadi suri rumah berpendapatan, baru korang tahu betapa indahnya kecil. Betapa seronoknya. Sebenarnya seronok. Kak Ijah rasa ramai ibu-ibu kat luar sana yang bekerja yang mengimpikan untuk jadi seorang suri rumah berpendapatan. Okey, suri rumah yang berpendapatan. Walaupun dengan modal yang sikit, Kak Ijah percaya walaupun kita suri rumah, pun kita ada duit selit-selit. Kan tak salah rasanya kalau kita habiskan duit selit-selit kita tu untuk tambahkan lagi duit selit kita. Kan macam mal tu lah. Habiskan duit selit-selit dia. Sekarang boleh tambah pendapatan macam dapat gaji kerja office dah kan. Jadi itulah Kak Ijah nak cakap pesan kan. Jangan buat kesilapan yang sama macam Kak Ijah. Hari ni Kak Ijah cerita 3, mungkin esok pukul 5 ke pukul 6 kita cerita lagi pasal perniagaan. Kak Ijah suka nak share dengan korang supaya korang dapat input macam mana nak mulakan perniagaan. Kita cerita tentang build career kita sendiri. Apa yang Kak Ijah dapat sebenarnya bila Kak Ijah berniaga sendiri kan? Apa yang Kak Ijah dapat? Bila berniaga sendiri ni, Kak Ijah rasa yang masa Kak Ijah lebih senang untuk Kak Ijah uruskan. Kak Ijah rasa nak berniaga sendiri ni bila Kak Ijah selalu susah nak dapat cuti. Senang cerita lah, kita adik-beradik lah. Susah nak dapat cuti bila kita kerja. Nak dapat cuti, nak balik. Mak Kak Ijah selalu sakit. Jadi bila Kak Ijah nak cuti tu macam ada kekangan. Jadi Kak Ijah pun fikir macam aku nak cari satu benda yang boleh bagi aku duit tapi aku boleh cuti bila-bila masa aku nak cuti. Dan Alhamdulillah Allah bukakan jalan untuk Kak Ijah. Kak Ijah berniaga daripada rumah, berniaga online. Kak Ijah tutup kedai kasut. Kak Ijah bungkus semua. Buat perniagaan online bermula daripada tahun 2017 hingga ke hari ini. Dan Alhamdulillah perniagaan semakin berkembang. Yang paling penting sekali bila mak Kak Ijah kata, Ijah kau balik kejap boleh tak? Aku senang hati boleh balik. Kan? Best. Yang kedua bestnya apa Kak Ijah? Yang keduanya Kak Ijah best sebab suami pun dah tak payah pergi kerja. Boleh kita sama-sama berniaga sama-sama. Kak Ijah boleh bantu adik-beradik Kak Ijah yang susah. Memang best. Korang akan rasa sensation dia bila korang boleh bantu adik-beradik korang yang susah. Bukan kita kata Kak Ijah ni daripada keluarga yang susah dulu tau. Kak Ijah orang ni memang orang susah. Kan? Memang orang yang susah. Dan jangan kata kita adik-beradik kita semuanya senang-senang. Dan kalau kita boleh bantu adik-beradik kita yang susah-susah tu, kita rasa satu satisfaction yang sangat luar biasa. Kak Ijah ingat pesan arwah ayah Kak Ijah. Dia selalu pesan pada Kak Ijah, dia bangga dengan Kak Ijah. Bila dia tengok Kak Ijah berniaga ni, dia bangga dengan Kak Ijah. Dia kata, Ijah kau jangan lupa nanti adik-beradik kalau ada yang susah, tolong. Dia selalu pesan Kak Ijah macam tu. Kak Ijah belajar daripada adik-beradik mak Kak Ijah, adik-beradik ayah Kak Ijah. Dia orang sangat akrab dan dia orang tolong satu sama lain. Dan Kak Ijah faham. Bila Kak Ijah mulakan perniagaan ni, Kak Ijah faham yang sensasi. Kita rasa dulu kan, apalah awak ni mak, awak asyik tolong je orang ni. Awak asyik macam ni. Lepas tu awak sendiri susah. Baru Kak Ijah faham sekarang ni sensasinya tu macam mana.
Bila kita dapat tolong adik-beradik kita yang susah, kita dapat bantu orang-orang yang susah kan. Jadi ini adalah satu kepuasan yang Kak Eja nak korang dapat. Kan Kak Eja nak ramai wanita-wanita kat luar sana boleh buat mak dia orang happy kan. Nak buat mak kita happy, nak buat ayah kita happy, at least something. Bila dia tengok kita ni boleh reliable, maknanya boleh diberi tanggungjawab. Jangan kata kita dah tua, tak bertanggungjawab. Kita ada anak kan. Tapi bila kita ada anak untuk kita tanggung, kita juga tolong adik-beradik kita yang lain. Tolong mereka-mereka yang susah. Itu lebih memuaskan hati bagi mak kita untuk tengok. Sama kita lah kalau kita ada anak-anak. Tengok anak-anak boleh tolong satu sama lain. Tengok anak-anak boleh bantu orang lain kan. Kita akan rasa sangat-sangat puas hati. Alhamdulillah, syukur kan. Jadi Kak Eja nak korang ada sensasi-sensasi macam tu. Okey. Apa lagi nak cerita ni? Okey. Jadi itu cerita Kak Eja. Kalau nak mulakan perniagaan, cari yang kita passion, fokus pada satu perniagaan dulu. Cari yang modal yang rendah dan juga cari juga yang boleh bimbing kita melakukan perniagaan supaya kita boleh buat dengan mudah dan arah tuju kita jelas. Kita tak adalah terumbang-ambing menghabiskan modal kita tak tahu ke mana. Okey, itu untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi besok dengan Borak Bisnes dengan Kak Eja. Hai Linda Long, hai Zaleha. Kak Eja dah nak baru nak masuk. Baru habis kerja ke? Baru habis kerja ke? Kita orang duduk rumah ni kan, Mal. Okey, bagi mereka nak jadi agent ataupun dropship Kak Eja sangat alu-alukan. Modal adalah untuk dropship adalah RM50 sahaja. Untuk agent kita buka untuk RM500 agent. Dan apa yang korang akan dapat ialah korang akan dapat bimbingan daripada Kak Eja macam mana nak berniaga pasar herba. Selain pada bimbingan, korang ada grup yang sangat supportive. InsyaAllah kita orang tengah plan satu. Kita ada rewards juga. Kita ada rewards emas. Kita ada, kan, bolehlah kumpul-kumpul miles pula kan. Jadi, jom nak join. Mulakan perniagaan. Kalau tunggu lama-lama, sampai bila? Nanti tak boleh jadi pioneer pula. Okay. Okay, bye. Jumpa lagi besok. Pukul 5 petang. Okay.